Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Guys, kepada dua orang. Okay, hari ini bersama saya Cikgu Afwan dalam channel Pendidikan Sejahtera Satu Malaysia. Okay, kita ikut tema ya. Tema yang telah diberikan oleh pensyarah. Okay, bersama Cikgu Afwan hari ini kita ada dua orang guru, iaitu seorang guru yang muda, single, Cikgu Analia Jasmine, di mana beliau merupakan seorang guru yang mengajar di SKK Kampung Maju Jaya. Kan? Option dia bahasa Inggeris, tetapi dia mengajar juga subjek pendidikan jasa pendidikan kesihatan. Dan kita ada seorang lagi, seorang guru nampak muda. Ya, kita ada Cikgu Jamiza. Okay, di mana beliau merupakan seorang guru yang penuh dengan pengalaman. Ya, nampak tak? Dia penuh dengan pengalaman. Dia orang option PJK dan juga mengajar PJK. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak tanya pada okeylah, kita mula pada yang senior dululah. Okey, Cikgu Jamiza, Cikgu Afwan nak tanya. Ya, saya. Basic dululah, kita ambil yang panas-panas badan dulu, soalan senang kan. Sebab option puan juga kan. Okey, terangkan konsep PJPK yang kita gunakan untuk mengajar di sekolah rendah. Okey. Ya. Maaf, kurang jelas. Dan tak clear lah. Kurang jelas. Okey, maafkan. Apa dia, Afwan? Tanya balik. Maafkan line itu. Okey, Afwan ulang semula. Okey, boleh tak puan ataupun Cikgu Jamiza terangkan apakah konsep pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan yang diajar di sekolah rendah pada masa kini? Apakah konsep pendidikan jasmani yang diajar sekolah rendah? Ya. Yang mudahnya kita nak aplikasikan pendidikan jasmani kesihatan ni di dalam kehidupan. Okey, di samping kita mengikut daripada falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kita pendidikan yang diberikan juga untuk diorang mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka melalui kemahiran-kemahiran yang dipelajari. Ya, betul. Jelas? Jelas. Itu maksudnya ayat mudahnya lah. Ayat mudahnya lah. Adakah puan maksudkan dengan apa ni? 5 pilar yang biasa digunakan, iaitu jeris. Ya. Dalam pendidikan jasmani kesihatan kita memang akan gunakan 5 prinsip jeris lah: jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Okey. Okey. Menarik juga tu juga. 5 elemen tu amat penting ya untuk perkembangan psikomotor anak-anak kita. Jadi, okey. Itu ya, guru yang berpengalaman menjawab soalan. Okey, seterusnya. Dalam dia bukan hanya psikomotor, dia ada 3 komponen. 3 komponen yang kita tu. Dia ada psikomotor, kognitif dengan efektif. 3 komponen. Okey. Okey, baik. Menarik tu. Okey. Kita tanya Cik Mek Molek Analia pula lah. Okey, Cikgu Analia, dengar tak? Dengar. Okey, Cikgu Analia, Cikgu Afwan nak tanya, sebagai seorang guru kan yang bukan asalnya daripada option PJK kan, apakah pengalaman ataupun cabaran yang Cikgu Analia hadapi nak mengajar PJK kepada murid-murid ni? Secara pengalaman sajalah. Cabaran dan pengalaman? Ya. Sorry. Okey, pengalaman saya sebagai guru yang bukan option PJ, cabarannya adalah untuk memahami konsep PJ. Konsep-konsep, contohnya nak mengajar tentang konsep lokomotor ataupun bukan lokomotor. So, kadang-kadang ada memahami istilah-istilah yang senang untuk diterangkan pada pelajar. Itulah cabaran. Istilah
Tak dengar, tak clear lah Cikgu Analia. Okay, lain kot. Kita dalam pendidikan jasmani kesihatan. Apa? Tak tadi termati tadi. Ada cakap apa? Maafkan saya. Mungkin ada lain kot. Okey, Cikgu Analia cakap apabila tidak memahami ataupun tidak mengambil option PJPK, jadi cabaran yang cikgu hadapi salah satunya adalah kurang memahami konsep ataupun definisi ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang mempunyai definisi tertentu di dalam subjek PJPK. Contohnya pergerakan lokomotor dan pergerakan promotor. Macam tu. Ya. Baik. Jadi itulah salah satu cabaran yang biasa dihadapi oleh guru yang bukan option, yang mengajar subjek lah, yang mengajar subjek bukan option dia. Jadi okey, Kak Jam, Cikgu Jamiza Azwana, saya nak tanya awak lagi, boleh? Yes, boleh. Okay, sebagai guru yang berpengalaman, cuba jawab. Memang option anda, okay? Saya nak tanya matlamat dan objektif PJPK Allah pengalaman. Apa matlamat? Apakah matlamat? Awak nak matlamat di dalam buku ke matlamat saya sebagai cikgu PJ? Kita ada matlamat dalam buku, kita ada matlamat dalam, kita ada banyak buku, ada matlamat by KPM punya buku. Jadi bagi anda sendiri secara rumusan anda. So mana matlamat saya? Matlamat saya sebagai guru PJ atau matlamat yang termaktub di dalam buku? Kalau matlamat saya sebagai guru PJ, nak yang termaktub di dalam buku? Tak kisah. Oh, itu saya kena tengok dululah buku. Puan, saya tak kisah. Kita ada banyak matlamat dan definisi ada dalam buku dan sebagainya. Tapi berdasarkan definisi-definisi yang Puan dah tengok tu, ataupun Kak Jam dah tengok tu kan, kat dalam buku, pengalaman, apa yang Kak Jam boleh simpulkan matlamat mengajar PJPK kat sekolah tu? Itu maksud saya. Sebab tu, okey, matlamat saya lah sebagai guru PJ. Okay, selain daripada kita nak memastikan kalau sekarang PBD kan, pentafsiran berdasarkan PBD pentafsiran kan, selain kita nak pastikan murid kita capai, matlamat saya supaya seperti yang saya kata daripada awal tadi, apa yang mereka belajar, mereka akan aplikasi dalam kehidupan mereka dalam pendidikan jasmani. Contohnya, kalau saya ajar mereka kekuatan otot, kekuatan otot, selain daripada kita ni untuk melahirkan atlet, melahirkan orang yang minat bersukan, gaya hidup sihat, tetapi dalam aplikasi dalam kehidupan agak mudah, di mana belajar kekuatan otot tu aplikasi dalam kehidupan, mereka boleh dapat melompat longkang dengan mudah. Nampak tak di situ? Kita mudahkan untuk budak. Kita bukan nak kata awak kena lompat ni untuk jadi atlet. No, kita daripada walaupun murid itu agak sukar untuk melakukan, tetapi itulah tugas cikgu. Kita akan pastikan mereka dapat melakukan suatu kemahiran. Di situ adanya ansur maju dan di situ perlunya bantuan guru PJ. Dalam pendidikan kesihatan pula, dalam pendidikan kesihatan pula sekarang ni kalau pendidikan kesihatan, isu-isu apa, topik-topik yang diajar tu memang bersesuaian dengan masalah sosial yang berlaku. Daripada darjah 1 kita dah ajar pasal sentuhan selamat tidak selamat. Sampai ke darjah 6 tetap kita ada belajar mengenai gejala sosial ini. Benda ni sebenarnya memang tabu dalam masyarakat kan, perkataan-perkataan dia kan. Memang murid akan jumpa zakar, faraj, tapi tu memang lepas tu kita akan cakap mengenai pedofilia kan. Tapi benda tu subjek pendidikan kesihatan ni bagi kita, dia dapat membuka mata lah. Kita dapat mendidik. Sebenarnya kita nak mencegah daripada gejala sosial berlaku. Okey, padat. Betul, saya suka jawapan tu. Jadi Cikgu Jamiza bermaksud selain kita memenuhi KPM yang arahan juga, bukan maksudnya kita mengajar lah.
Kita juga membantu murid untuk kemenjadian dia terhadap physical, body conditioning and then body performance, penggunaan badan dia supaya memudahkan dia punya kehidupan selain daripada seharian. Betul. Contoh nak lari daripada perompak, nak berlari kan, berlari. Amalan pemakanan kita nak elakkan daripada obesiti. Betul. Betul. Pendidikan. Ya, betul. Betul. Padat. Saya suka Cikgu Jamiza. Jadi cikgu ni, Cikgu Analia. Okey, saya takkan tanya anda soalan-soalan yang agak berat di kepala anda ya. Okey, saya akan tanya soalan mudah. Cikgu Ana. Okey, bukan option anda. Capai ke tak objektif pembelajaran? Biasanya dekat refleksi tu, capai ke tak? Objektif pembelajaran PJPK yang anda ajar tu sampai ke tak? Biasanya sampai setengah ke tak mencapai objektif pembelajaran? Objektif pembelajaran di dalam subjek PJPK tu maknanya semasa COVID ataupun sebelum berlakunya COVID? Okey, yang semasa pandemik ni saya akan tanya kemudian. Sekarang ni semasa bersemuka kan? Boleh capai ke tak objektif tu? Berapa ramai paling tidak? Biasa kalau untuk tahun 1 dan tahun 2 80%-nya tercapai lah sebab pergerakan dia masih mudah dan masih pergerakan asas dan juga asas. Jadi belajar senang untuk melakukan pergerakan kita. So maksudnya PJPK ni walaupun bukan option, masih lagi kita dapat standard paling tidak TP3 ya, walaupun diajar oleh guru bukan option. Macam tu ke? Anda setuju? Cikgu Jam? Standardnya Kak Jam, anda setuju? Ingat tanya anda lagi. Ya. Saya rasa sekarang ni dah, walaupun sorry maafkan saya. Baik. Saya walaupun Cikgu Analia bukan cikgu option, tetapi sekarang ni kita dah mudah. Okay, even kita tak dapat pendedahan dan pendidikan semasa di IPG, tapi kita dah ada YouTube, kita dah ada rakan sekerja, kita ada buku panduan guru yang kita boleh lihat. So saya rasa tiada isu lah untuk, sebenarnya cikgu pun belajar sebelum nak mengajar pada murid. Okay, maksudnya persediaan. Cikgu kalau bersedia, tak ada isu lah untuk cikgu boleh mengajar atau tidak. Betul? Betul, saya setuju. Betul. Cikgu Analia telah membuat persediaan yang rapi sebelum masuk mengajar. Betul. Saya percayakan itu. Saya memang mengenali, beliau memang seorang yang membuat persediaan sebelum mengajar. Dia selalu bertanya juga lah, Kak Jem nak buat apa ni? Ya, dia suka bertanya. Betul. Dah sekali Zumba Zumba adalah paling senang. Ya. Okey, Cikgu Analia Jasmine. Saya nak tanya awak last sekali. Okey. Subjek PJPK ni kan penting ke tak? Sebab Cikgu Ana kan option BI kan, bermaksudnya subjek core. Dan sekarang Cikgu Ana dah ajar PJPK juga. So Cikgu rasa sekarang ni benda tu, subjek PJPK ni wajar ke tak? Relevan ke tak? Penting ke tak? Boleh komen? Bagi saya subjek PJPK ni adalah sangat penting untuk diajar dari pelajar darjah 1 lagi. Sebabnya dengan adanya subjek PJ, pelajar hanya terdedah di dalam kelas. Dia akan didedahkan di luar kelas dan juga akan ada penglibatan sosial dan juga fizikal. Jadi membuatkan kanak-kanak tu makin aktif, boleh bergerak
bebas dan kita boleh tahu bakat dan minat pelajar dalam sukan. Jadi bagi saya wajar ada subjek PG. Wajar. Baiklah. Okey. Terima kasih atas jawapan yang hebat tu. Memangnya guru-guru SKKMJ seorang yang hebat. Kita pun ada pengetua yang hebat sekarang. Apa ni? Cikgu Roziah. Guru besar. Pengetua untuk sekolah menengah. Untuk sekolah rendah kita panggil guru besar. Guru besar baru kita orang Hajar Roziah ya kan? Betul tak? Tak tahu Hajar ke tak. Tapi panggil Cikgu Roziah dulu lah. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir saya nak tanya. Okey. Kak Jem, macam mana pendidikan jasmani dan kesihatan diajar semasa musim pandemik? Okey, kalau di dalam kelas saya, kalau di masa pandemik, kalau di sekolah, semasa di sekolah, walau bagaimanapun, saya akan buat juga sedikit pergerakan. Saya akan buat exercise, gym brain kan, yang ataupun saya buat exercise sambil duduk, dan saya akan ajar murid kemahiran walaupun tanpa alatan untuk melakukan pergerakan. Selain tu bagi kita ajar jugalah teori-teori kan, walaupun tak boleh nak amali. So kita tetap nak menimbulkan keseronokan kat murid. Dekat dalam PG lah sebenarnya mereka boleh melepaskan emosi mereka. Betul. Kalau sekarang ni di dalam waktu PDPR, saya setiap minggu saya punya target murid saya kena berpeluh, kena bersenam sebab diorang dah menghadap laptop untuk subjek lain, betul? So saya hanya akan bagi arahan sekejap dalam 15 minit, okey buat exercise, saya basuhkan video. Ataupun untuk darjah 6, contohnya minggu ni, minggu depan diorang akan buat latihan fartlek sendiri. Mereka akan record dan hantar kepada saya. Fartlek sebab diorang diberi pendedahan dalam fartlek. Nak buat atlet atau so itulah untuk target saya memang waktu PDPR anak murid saya kena berpeluh. Baik. Dan kena buat aktiviti fizikal. Itu target saya lah. Itu saja. Buat fartlek fartlek tu adalah satu aktiviti bagus. So maksudnya kalau dalam kelas tu Kak Jem akan buat biasanya mostly ataupun kita kena buat yang bukan lokomotor lah kan, yang tidak berubah kedudukan, betul tak? Tapi tak, kalau saya sejujurnya saya pernah buat kelenturan di dalam kelas. Saya pernah buat balingan, tapi kita tetap ada SOP lah. Ya. Betul. Saya sebab dapat jumpa beberapa kali je kan. So tetap ada pergerakan juga. Sebab budak pun kalau tak ada pergerakan dah alah cikgu. So kita bagilah bergerak sikit-sikit. Daripada kerusi pun diorang boleh buat senaman. Saya ajar benda macam tu. Okay. Cikgu Analia. Cikgu, buat apa tu? Okay, Cikgu Analia saya ada kat sini. Cikgu Analia buat macam mana pula semasa musim pandemik ni? Kalau saya musim pandemik ni PDPR, saya akan bergila-gila. Contoh minggu ni ajar teori, pelajar akan salin teori. Contohnya hantaran cemerlang untuk subjek tahun 2. Jadi pelajar akan salin cara-cara hantaran cemerlang. Jadi untuk minggu depan pelajar akan hantar video macam mana apa yang faham hantaran. Mereka akan hantar video mereka dengan ambil bola dan lempar ke bola yang dan itulah maknanya 1 minggu untuk teori dan cara-cara, minggu kedua untuk fizikal punya hantar video. Jadi cikgu lebih mula cikgu akan fokus pada teori, lepas cikgu dah suruh diorang faham dan fokus pada teori, barulah next week ni cikgu akan buat amali, praktikalnya, macam tu. Ya. Baik. Okey. Tamat jugalah sesi kita hari ni. Hari inilah sesi temu bual kita pada hari ini. Jadi Cikgu Afwan nak ucapkan ribuan terima kasih kepada senior sekolah Cikgu Afwan juga, Hajah Jamiza, bakal Hajah Jamiza,
Azwana dan juga Amin. Dan juga kepada Cikgu Jan, Cik Mek Molek lagi 28 tahun, Cikgu Analia Jasmine. Jadi insyaAllah bakal. Jadi bertemu lagi dalam siaran pada minggu hadapan bersama dengan guru-guru sekolah yang lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.